kita ada buku tu ya, yang diberi tu kita pada hikmah yang ke-6. Dekat buku ada buku PDF tu kan, kat dalam grup tu hikmah ke-6 kita baca lah dulu hikmah tu. Kemudian kita urailah dalam 4 perkara. Okey, hikmahnya berbunyi la yakun aman ta'akhuril ata'i ma'al ilhadi bil Qur'an mujiban liyahsaka fa huwa dhamanul lakal istijabati fima yahtaruhu laka la fima tahtaruhu li nafsika wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turidu. Baca itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu kata Tuan Syekh, janganlah panjangnya tempoh. Maksudnya kita berdoa dah lama tapi terasa macam Allah tak kabul-kabul lagi. Kan? Kita minta macam-macam, kita berdoa dah banyak kali yang di tempat di masa Lailatul Qadar kita berdoa, mari sembahyang Jumaat pun berdoa, di Multazam habislah kita berdoa, tapi rasa macam tak dapat pun yang kita kan. Jadi Tuan Syekh kata jangan kecewa. Jangan kecewa, teruskan berdoa. Kata dia, kenapa walaupun kita lama dah berdoa, kita rasa Allah tak kabul? Jadi di sana sebenarnya bukan tidak berlaku pengkabulan. Di sana berlaku ialah kerana salah pandang. Salah pandang ni puan-puan biasanya sering berlaku dalam hubungan orang yang kita sayang. Saya tak tahulah ya, puan-puan dengan suami, puan-puan dengan anak, puan-puan. Kadang-kadang saya dengan isteri saya dan anak saya, kita rasa kita dah buat sesuatu, tapi orang rasa kita tak buat apa. Kalau yang sama juga, isteri kita dah buat macam-macam, kita rasa macam dia tak buat apa. Jadi blind tadi bukan disebabkan tak buat, disebabkan sisi pandang tu. Sisi pandang tu maksudnya angle yang kita pilih untuk tengok benda tu. Macam puan tengok cawan ni kan, oleh kerana kita kerap tengok cawan dan piring ini ketika minum, maka kalau disuruh puan lukis cawan dan piring, puan lukis macam ni kan? Tapi kalau puan lukis macam ni pun masih cawan dan piring, cuma masa tak guna lagi. Tapi bila puan buat macam ni pun cawan dan piring juga, sebab tempat minum lagi tandas sekejap. Dia masih objek yang sama, tetapi cara pandang berbeza. Itu saja. Jadi itu yang kadang-kadang bila ada orang berumur, aku doa macam-macam, apa Allah tak bagi? Jawabnya bukan Allah tak bagi. Allah bagi dah. Kamu tu blind. Kamu tu blind. Puan, hidup suami isteri ni kita ada 3 model. Dan saya tak memilih model popular. Ustaz-ustaz dan ustazah yang mengajar apa-apa tu, dia pakai model popular, model 1. Saya pakai model 2. Dan dia ada model 3 yang celaka. Saya tak pakai lah. Jadi bila isteri tadi, dia selalu dengar ceramah ustaz dan ustazah dekat YouTube, maka dia ukur saya dengan model ustaz tu. Sedangkan saya ustaz juga. Saya tak pakai model ustaz. Dalam sebuah rumah tangga, ustaz selalu duk ajar suami kena beri nafkah dekat isteri. Itu betul. Tapi bagaimana nafkah itu diberi, itu tak semesti kena ikut carangan ustaz tu. Tak semesti kena ikut, tapi nafkah tetap kena beri lah. Dan saya bercakap dengan isteri saya, oleh kerana awak nak kerja, awak tanggungnya dalam rumah, saya tanggungnya luar rumah. Dia
Jadi semua yang dalam rumah makan minum dia taruhlah, tapi tak mahal sangat. Yang dalam luar rumah tu mahal, kereta, bil, catering, semua sampai kat luar tu saya belanja. Jadi ni betul lah tu. Awak kerja, saya kerja, makan anak awak takut lah. Sampah awak lah simpan kat rumah, tapi awak tak nak buang, awak letak buka pintu kat luar. Tu kerja saya lah, saya kena buang. Jadi yang penting, bila dia dengar ceramah orang lain, dia kata, kenapa abang tak bagi duit kat saya? Nak bagi apa? Aku tak ada apa-apa lagi. Kereta rumah aku bayar. Kamu pergi shopping kan kat luar rumah, kau pakai kredit card aku tu. Betul lah tu. Jadi dia tu ingat, nafkah tu kena bagi duit. Nafkah bukan bagi duit, bagi hidup yang baik. Jadi macam mana nak beri itu kan? Tak kisahlah. Jadi maksudnya puan-puan, kadang-kadang kita menilai itu, kita tengok dari satu pattern. Jadi bila kita tengok dengan satu pattern, tak nampak puan. Sedangkan benda tu tak berlaku. Saya cakap puan, saya tak suka pakai spek. Bukan saya nampak pun, saya tak nampak, saya larang orang banyak kali. Sebab saya pernah pakai spek, saya tengok bini saya undur. Sebab dia nampak semua. Jadi buat tu nampak macam mula-mula kahwin dulu, nampak. Sebab bila pakai spek dia nampak habis je gagak. Jadi kita tak nak tengok dia gagak, kita buang. Jadi kita nampak cantik ya. Jadi bermaksud ada benda bila kita tukar angle, dia nampak lain. Bila kita duduk dari angle sini, dia pun nampak lain. Jadi samalah tajuk kita pagi ini. Allah tak pernah berbohong, puan-puan. Allah tak berbohong. Bila dia janji, kamu berdoa, aku akan kabul. Mesti dia kabul. Jadi bila puan kata, ni pun tak lama dah hamba berdoa, tak dapat apa-apa satu. Ada benda tak kena pada puan, bukan pada Allah. Dan insyaAllah pukul 10 nanti, hilanglah pelangi itu. Sekarang baru pukul 8.45, tu bila duduk. Jadi bicara kita pagi ini mengenai doa. Dan tuan-tuan belajar dengan saya dalam tempoh 12 tahun ni ya, sebab kita ada 280 ribu. Sebulan kan 2, setahun baru 20. Jadi 210 tahun, betul kan? Ada 80 lagi, 12 ke 13 tahun. Sama ada saya mati atau puan mati. Sampai mati dulu kita akan buat pengakuan bahawa dia classmate kita. Ya Allah, dia ada ikut kelas ya Allah. Kita akan jadi saksi dah kan? Okey, buat saya akan bercakap ataupun Tuan Syekh akan berbicara mengenai doa ni sebanyak 8 kali. Ni kali pertama. Nanti kali kedua, kali ketiga, kali keempat sampailah kali ke-8. Okey, kali pertama ini kita akan berbicara mengenai doa dan kita disuruh minta apa saja. Kan? Tapi bila puan dah belajar tasawuf dengan saya dan nak ambil kitab tu, kita akan cakap kali ke-8, jangan minta apa. Tapi sebab itu nanti dah benda tu akan ada pada tahun ke-12 mula. Dia kena risau. Ni buat masa sekarang ni, minta je lah apa saja. Tapi minta je lah apa saja. Kau pernah satu kali masa anak sulung saya SPA, yalah kita kan nak anak kita lulus. Jadi isteri saya kata, Pak, jom kita semayang ajak anak. Sudah semayang ajak, saya pun doa dalam seminit. Jadi dia tengok. Dia kata, sudah tak kau doa? Sudah. Anak SPM. Ya, anak SPM. Orang doa kapan? Dia mau pendek. Saya cukup tak sahur, tuan-tuan. Dah habis dah hikmah. Jadi jangan minta. Jadi bermaksud saya dah tak berfikir macam puan, tapi saya tak boleh ajarlah yang saya berfikir itu. Sebab puan bagi beginner. Jadi saya suruhlah minta apa saja dulu. Tapi bila puan akan belajar sampai tahun ke-13 nanti, lepas kiamat nanti, saya tak minta apa-apa. Kau jangan risau, benda terlambat lagi, cuma nak beritahu. Saya akan bercakap tentang doa sebanyak 8 kali. Kali pertama ni belajar yang ni lah dulu, iaitu mintalah apa saja.
Mungkin mereka kata, tapi nanti bila sampai ke tahap sana nanti tak minta tu, jadi yang kita minta tu salah kan? Tak salah kan? Macam buat belajar apa-apa ilmu. Mula-mula belajar lain, tapi dah sampai pro tu lain. Buat kek, tidak mula-mula buat pakai penimbang. Bubur kandung, betul kan? Betul bubur baking powder, betul kan? Bubur semua suka, betul kan? Sebab puan beginner. Tapi kalau puan dah pro, puan pakai ambil dengan plastik. Jadi kek. Hak mula-mula buat tu yang timbang tu kerang. Sebab yang kita buat lagi tutup. Sebab apa? Sebab dah pro. Jadi orang yang pro, dia cara lain. Cuba tengok menantu kita yang mula-mula nak puasa. Bangun pukul 4.30 lagi mafok kan. Kita buat puasa lama ni, bangun setengah jam nak sahur tu. Ambil buah kurma 2 butir, minum susu, makan obat tidur ni. Kan nak nampak malas lah kita je. Tapi kita lama dah puasa, kita tahu lah PK puasa tu macam mana. Orang yang baru nak puasa pukul 3 pagi tu, di 3 petang tu dah masuk dapur tu, gopang, potong wayang, gong, masuk sampai 12 jenis makanan. Betul kan? Kita buat puasa setiap hari ni, beli kedai 3 riyal, lepas tu ambil serunding, sabar tunggu makan. Sebab apa? Sebab kita dah puasa lama. Kita tahu ada puasa ni kalau pagi tak lalu pakai serunding, petang. Kenapa benda tu berlaku begitu? Sebab lama ni lah. Dan apa jangan ada risau, dah 12 tahun ngaji dengan saya tak pernah pandang lagi. Jadi hari ni kita baru belajar. Maka kita pergi pada apa makna doa. Kan? Doa tu maknanya apa? Okey. Doa itu puan-puan, dari segi bahasanya maksudnya minta. Minta. Jadi minta ini puan-puan, dia ada 2 tahap minta. Satu minta sekadar menyatakan. Kalau minta dengan makna royak ataupun beritahu. Yang satu lagi minta dengan makna no sangat-sangat. Kan? Minta dengan no sangat-sangat. Kadang-kadang ada suami yang peka tu, bapa beritahu kata lah bang telinga sekarang. Dia pakai dah subang tu. Jadi kalau dia peka, besok dia belilah anting-anting lain, betul kan? Tapi kalau dia buat peka, jadi itu kita panggil minta juga, tapi minta sekadar boleh, tak boleh pun tak apa, betul kan? Jadi bila kita minta dengan makna sekadar berhasrat, orang Arab panggil sa'alah. Sa'alah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Betul kan? Wa iza sa'alaka. Bila ada orang sebut pasal aku, tanya pasal aku, maka oyaklah dia aku ni dekat ya. Jadi sa'alah tu maksudnya nak, tapi taklah obses sangat. Tapi apabila kita nak dengan makna obses, dia panggil tolak. Jadi nanti lepas pada ni kali pertama kita bercakap dia masih sebut doa. Jadi lepas pada ni Tuan Syekh tak akan lagi sebut doa, dia akan sebut tolak. Sebab difokus pada obsesinya. Yang difokuskan pada obsesi orang. Sebab orang ni bila dia nak sesuatu kan dia obses dengan benda yang dia nak. Dan apabila dia obses dengan apa yang dia nak, dia rasa apa yang dia nak tu baik. Dia rasa. Tapi mungkin kalau dia nak tu tak baik, tapi dia nak berasa baik. Jadi dia obses lah dengan minta. Jadi sekarang doa tu tak ada masalah. Yang masalahnya ialah obsesi ketika berdoa. Obsesi. Dulu masa muda-muda, dulu umur 18, 20 tahun, apa nak sangat ke raja? Apa? Astagfirullahaladzim. Biasa je. Raja yang makin sebab masa tu
apa? Ada masalah. Ibu kau dah jatuh, dia kata, ada masalah. Masa tu kita duduk pondok kan. Tak ada WhatsApp. Kalau ada WhatsApp, ada WhatsApp dia. Kita duduk pondok tu. Jadi bila nak kerja emak tu, kita budak ngaji pondok, semayang lah kan. Semayang ajak, mana apa main. Kita tak fikir dah berapa maintenance dia. Kita tak fikir dia tak safety. Kita tak fikir kita nak. Tak apa kita ustaz ngaji pondok. Dong tu kak macam-macam nak kitab mujarah buat. Tengok tak boleh bersyekah. Tak mahu kita kecewa lah kan. Pokoknya delok tu ada masalah. Satu masalah. Ada masalah. Ada masalah. Apa masalahnya? Rasanya macam ustaz. Rasa ustaz dia nak pergi ke artis tu. Lama tu kawan saya nikah dengan Nora tu. Ini kata mustahil. Kawan saya nikah dengan Nora tu okey. Tak tahu biasa dah apa pun. Jadi yang pentingnya nok tu. Saya nak cerita nok. Bodoh cerita itu tak usah cerita. Lain dia nok tu. Poinnya ialah nok kan. Jadi bila kita nak, lepas tu kita pula orang beragama, maka kita doa lah kan. Jadi saya pun doa lah. Doa semuanya ajak. Jadi silap saya, dia bukan pada doa tu. Silapnya pada obsesi. Bila obses, maka dia blind. Betul kan? Kita nak dah bila orang Kelantan bagi mabuk air sejuk. Dia tak mabuk, tapi mabuk juga. Jadi dia blind lah, obses lah. Jadi akhirnya Tuhan nak selamatkan saya. Kahwinnya syekah. Jadi saya pun tak apalah. Terimalah lama tu. Kahwinlah dengan si Jawa tu. Lagi nampak si Jawa tu macam Raja Emak. Raja Emak pula guru. Tak jadi lah. Jadi tak say lah sebab kau ni low maintenance, high maintenance. Jadi kalau ada dah ni Coti Ulu Yang pun cukup dah RM2.5 seorang masuk. Betul kan? Kalau yang ni kena pergi Paris. Jadi masalah lah kan. Jadi kau masuk, masa kita nak tu, kita tak tahu apa risiko. Kita tak tahu. Jadi sebab itu bila Allah sayang dekat kita, kadang-kadang dia tak beri lah kita nak tu. Sebab dia tak nak kita berlalu lain lah. Boleh ya faham maksud tu. Jangan tengok gelok ke saya nak kaji emas tu. Cerita moral of story tu pentingnya. Jadi sekarang bila kita sebut kita nak, maka kata kita nak satu benda tu sekadar menyatakan hasrat. Kan? Bila kita tua ni kadang-kadang dia cerita, dia rasa nak makan betulah. Tapi kalau tak ada pun tak apa. Cuma bercakap. Jadi kalau untuk lelaki kita sikit-sikit nak marah, nak ni. Hamba sembuh, dia takkan sembuh pun nak marah. So, kan? Dia sekadar nak sembuh. Tapi bila nak sungguh, dia panggil tolak. Iaitu nak dengan mata semua. Obses lagi, dia tembik, dia cari, dia sungguh. Jadi sekarang apabila kita bercakap tentang doa, kita kena ingat doa itu statusnya. Ya kan? Status doa ni statusnya ialah ibadah. Status dia. Doa tu ibadah. Dan selain daripada dia ibadah, dia adalah mekanisme. Dia tu sendiri adalah ibadah. Terutama sekali ya, doa mukhul ibadah. Nabi sebut doa itu ibadah. Jadi bila doa tadi dikategorikan sebagai ibadah, maka ibadah itu dia mesti mempunyai spesifikasi ibadah. Ibadah itu dia ada spesifikasi dia. Jadi bila kita senaraikan atau kita tanya apa spesifikasi ibadah? Ibadah itu ada 3 spesifikasi asas. Maksudnya bila puan-puan nak lakukan sesuatu ibadah, maka ibadah itu mesti menyentuh 3 asas tu. Maka sebab itu saya tak mengatakan kerja itu ibadah. Saya mungkin berbeza sikit dengan ustaz lain.
Saya mengatakan kita kerja, kita bergaul dengan manusia itu kita panggil dia muamalah. Iaitu amal soleh. Kita buat benda baik. Masuk syurga juga. Tapi dia bukan ibadah. Ibadah merujuk kepada ritual kita dengan Tuhan. Jadi apabila kita melakukan sesuatu ritual di antara kita dengan Tuhan, dia ada 3 elemen asas yang mesti ada pada mana-mana perbuatan yang dikategorikan ibadah. Okey, pertama ialah tazallul dipanggil. Tazallul. Tazallul itu maksudnya hina diri. Hina. Hina. Jadi ketika mana ibadah itu dilakukan, Allah suka sangat mari dalam keadaan hina. Mari jumpa aku tu kena hina. Jadi kalau kita ada gelar, simpan kat rumah. Buat seri ke, dating ke, tinggal rumah. Mari masjid ni nak beribadah. Kalau nama bedah kan, bedah kan. Dia tak ada, kena ada puan seri tu, puan tu, puan dating seri bedah. Entah, lepak buat pokok tu, ambil bedah kan. Sebab bagi Allah, I don't care who you are. Aku kisah apa pun, yang penting mu hamba aku. Misalnya kalau suami puan dia lah Perdana Menteri, puan kisah apa aku kisah mu Perdana Menteri, aku nikah dengan mu tu dulu, tak ada apa satu. Jadi mu balik rumah, tak ada bawa lah jabat tu. Bawa pulang, aku nak kamu, tak tahu saya Perdana Menteri tu. Jadi sama lah juga Allah buat kita tu tak ada apa-apa. Jadi dia nak kita pergi dengan dia tu, kita hina. Jadi dalam merealisasikan makna hina, tuan-tuan, maka apa benda yang kita tak boleh buat bila kita kata hina? Antaranya tak boleh protes. Betul kan? Mau apa hak nak protes? Apa hak nak protes? Sebab Allah hina kan, saya awak dah apa nak protes kan? Maka sama lah juga dengan doa. Betul kan? Doa kan ibadah. Maka dalam doa mesti banyak elemen hina. Maka sebab itu dalam doa kena ada puja Tuhan. Hina lah kita puja dia. Lepas tu kita ni selawat dengan Nabi. Lepas tu cara kita minta pula, ya Allah bila nak beri nak? Itu bebel. Dia kena pergi tu dengan hina sebab dia ibadah tu. Jadi pelaksanaan doa itu mesti berlaku secara tazallul, iaitu hina diri. Pernah puan-puan dengar satu hadis kan? Hadis itu sebut ada seorang lelaki jauh berjalan, rambutnya busuk masai, bajunya lusuh, betul kan? Dan dia mengangkat tangan Allah. Jadi hadis itu menunjukkan itulah gaya Allah menangnya. Maka sebab itu orang yang kelihatan hina ni bila agak apa? Cuba puan. Kok sangat puan tak mikir pakai hidup rutin. Bila orang dia nampak hina? Sejuk. Sejuk. Tak bukan keadaan, situasi. Orang tu nampak hina. Miskin. Miskin atau kita panggil dia mula-mula sekali terdesak. Betul kan? Terdesak. Kan terdesak. Dan lazimnya pula bila orang terdesak. Terdesak tu memang salah lah. Tapi bila Musafir. Bila kita musafir, kita jauh dari rumah, jauh dari beradik, jauh. Maka sebab itu doa orang musafir itu maka pun, betul kan? Jadi bukan sebab musafir itu, sebab ketika musafir. Apa dia? Kalau musafir berjalan-jalan. Tak lah, kalau walaupun dia naik kereta BMW, tapi kita pernah tengok BMW atas bonet tu jalan. Ya, maksudnya orang musafir itu dia tidak seyakin seperti dia duduk rumah.
Walaupun dia naik kereta mahal, dia tepuk orang tepuk kan. Dia ada je rasa begitu. Apatah lagi kalau musafir di Afrika atau di Palestin, Babylon. Jadi sebab itu bila kita musafir, kita akan betul. Jadi sebab itu orang musafir, kalau kita dengar orang nak pergi musafir, disunat kita ziarah dia kata berdoa orang yang tahu. Sebab doa orang musafir itu dia tak boleh bergantung dengan siapa-siapa dah. Janganlah balik Kelantan musafir itu dia jaga rumah dia juga betul. Ni musafir naik kapal terbang Bangladesh pergi Afrika Selatan. Bangladesh itu jauh jangan. Itu situasi begitu. Boleh? Jadi itu yang pertama, terdesak, kan? Yang kedua sakit, kan? Sebab itu kalau korang nak tengok orang berdoa betul-betul, pergilah ke Institut Jantung Negara. Jangan, kalau korang mari masjid ni orang doa boleh korang hidup. Tapi cuba pergi surau kat IJN. Sebab dia ada berdoa mati. Betul kan? Jadi orang sakit dia hina diri. Dia sakit kan? Sakit yang paling hina diri stroke. Sebab tu hamba tak boleh stroke. Sebab dia comel lagi. Oh kita stroke bini pergi telefon nangis lagi. Telefon apa tu kan? Jadi pertama terdesak. Yang kedua sakit. Betul kan? Itu menjadi kawan tadi. Yang ketiga iaitu musibah tak dijangka. Musibah yang tak dijangka, tiba-tiba. Kan tiba-tiba berlaku. Kita tak jangka pun benda tu berlaku, tiba-tiba berlaku. Jadi pada ketika itu kita akan lihat orang tu akan sungguh-sungguh beragam. Jadi situasi-situasi itu semua tuan-tuan, semuanya menunjukkan kepada hina. Itu yang Allah beri pada tu. Orang kena zalim, betul kan? Kenapa doa orang yang zalim Tuhan makbul? Sebab masa dia minta tu, dia minta nak hina dia. Ada kau orang kena zalim? Ya Allah, ni dah nak lagi. Orang apa aku ni? Kena apa dia bagi? Ada dia kecil gitu. Orang bom rumah aku ni. Cuba tengok orang Palestin bila dia kena zalim. Sebab situasi tu lah. Jadi apa yang nak dimaksudkan di sini ialah hina. Jadi bila kita berdoa dan kita tahu doa itu ibadat, maka kita kena wujudkan suasana, situasi, gaya yang menunjukkan hina tu lah. Jadi itu ibadat. Sama lah juga kita semayang kan. Kita semayang, kita apa. Saya kadang-kadang balahkan bini saya kata, beli kain mahal-mahal, cok tu tak dalam. Kadang-kadang kan kita kain ada kain, dia ada teruk-teruk 4,000, 2,000, 25 selah tu. Nampaklah cok murah kalau cok mahal kan. Dia tak belakang, dia tak tepi, dia tak kilat dia nampak tepi. Ini masa kita rokok tu kain mahal tu. Sama kan? Macam pakai tudung Khadijah, yang putih biasa pun 120. Kalau yang lembut tu 600,500. Lepas tu dia cok besi pula dekat. Masa angkat duit pun terangkat Khadijah. Betul kan? Dia berasa lain. Jadi semua benda tu kena buatlah supaya jangan tengok. Orang lekung Indonesia, tu benar. Takut wujud benda tu. Sedangkan sembahyang itu ibadah dan ibadah perlukan satu. Hati itu tak salah kalau pakai yang mahal tu. Cuma pada saya brand tu dia mengganggu. Jadi saya buat kan. Memang buat lah kata, profesor tu tak pakai kain murah. Orang mana tahu brand itu. Dia nampak, dia kata gitu. Atau brand tu nak tengok juga. Sebab ini saya tak masuk kelas tasawuf gitu kan. Jadi, tak tasawuf. Okey, yang pertama ialah hina diri kan. Itu ciri ibadah. Okey, yang kedua mesti buat supaya dia suruh. Jangan buat ikut kepala kita. Dia suruh macam mana. Jadi kadang-kadang ada orang dia nak buat ibadat tu dia ikut kepala dia. Mana boleh.
Yang kita boleh buat ikut kepala kita tu muamalat. Kau nak makan apa, kau nak apa itu ikutlah sebab dia muamalat. Jadi asalkan halal atau ibadah kau buatlah. Tapi kalau ibadah mana boleh. Misalnya puan orang Jawa totok nak baca Quran ikut lagu Jawa. Mana boleh ya? Dia ada 7 je yang diiktiraf, bayati, nahwa, semua benda tu lah saya tak pandai. Jadi boleh baca yang tu je lah. Kalau tak boleh nak rekod-rekod boring yang main lagu Arab je. Kita buat lagu Bokyong, Kelantan kau. Mana boleh? Tak boleh sebab itu ibadah kan kita buat supaya yang dia nak tu lah. Itu ciri kedua ya. Bila kita sebut ibadah. Ciri ketiga, apa yang kita buat itu mesti dilihat dari angle yang Allah suruh tengok. Kita jangan nilai dia dari angle lain. Kita nilai dari angle dia, dari sisi dia. Maka bila tak nilai dia dari sisi dia, maka ada masanya, ada bentuknya dan sebagainya lah. Jadi sekarang bila puan tak faham itu, kita pergi kepada doa tadi yang kita sebut ibadah. Maka doa itu dia adalah ibadah satu. Yang kedua dia adalah mekanisme untuk kita ekspresi. Ya, kita ekspresi rasa. Bukan desak dia ya. Ekspresi. Ekspresi itu maksudnya kita cerita dia, kita rasa apa. Misalnya kita nak makan, bukan kita paksa dia mana makanan sedap ya. Nak sedap cari sendiri lah. Tapi bila kita tengok makanan tu sedap, kita pun ekspresi. Alhamdulillah billazi at'amana. Terima kasih ya Allah bagi aku makan makanan sedap. Itu doa. Doa tu ekspresi. Tengok anak-anak sihat, alhamdulillah ya Allah bagi aku anak-anak sihat. Kalau boleh katakanlah yang ini. Itu doa. Doa tu ekspresi. Jadi ekspresi itu puan-puan, dia mahu kita ekspresi setiap masa. Kita pakai baju, alhamdulillah billazi kasa aurati. Kita tengok cermin, tengok muka comel lagi, alignment tak lagi dan sebab gigi ada. Kalau ada gigi dia sebagainya begitu kan. Gigi lagi, alignment comel lagi, kita buat alhamdulillah ma'asin khuluqi kama ahsan takhalqi. Bernaik terus subhanallah sakhara lana. Jadi semua tu puan-puan, dia bukan minta masa kita nak je. Dia ekspresi. Maka sebab itu kita juga ada anak, bapa-bapa ada anak, saya pun ada anak. Ada anak kita dia telefon masa dia nak meeting kan. Tahu dah pasal cakap dah nak berapa. Dia tak royak lagi, kita tahu dah sebab dia ni tak ada telefon mereka nak meeting kan. Tapi ada anak, mak apa sehat mak. Makan ubat dah. Belum lagi makan ubat. Kita ada ubat yang sebelum makan tu. Okey mak, saya nak masuk kuliah ni. Ada. Lepas habis kuliah mak nak habis kuliah luculah pesawat tadi bla 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 sembang. Okey mak nak pergi makan. Saya nak tanya tuan-tuan, puan simpan tak duit tuan ni? Dia simpan duit walaupun dia tak minta. Sebab dia selalu berhubung. Tapi anak yang sekor tadi berilah jangan mati cukup lah. Sebab dia cerita masa dia nak. Masa dia nak meeting, mak nak meeting, mak nak ni. Sebab dia telefon tu kita takut nak angkat. Kita dah fikir nak angkat. Bapa gelap tu jumpa tu macam tu. Tapi ada anak yang baik. Jadi sebab itu apabila kita bercakap doa itu ibadah, maka orang sufi suruh kita jadi anak yang baik. Tadilah ekspresi. Royak, robo beritahu. Maka sebab itu Nabi kata Allah berjanji, la'u'tiyanna, kata Allah aku akan beri kepada orang yang asyik ingat aku lebih baik daripada orang yang asyik minta bila no. Jadi itu yang menjadikan saya tak doa panjang. Dan kenapa tak doa panjang? Sebab nak minta apa dia tahu. Dia tahu kita hanya ekspresi je. Alhamdulillah dapat tu, dapat ni. Jadi bila nak minta tu kan puan rasa malu-malu. Puan dapat suami yang baik. Bila anniversary, puan bagi tak list apa yang puan nak? Tak bagi puan. Tapi kalau boleh suami nak bengong, puan akan bagi list puan ni tak puas hati lagi.
Dan suami nak apa pun beri. Dia kata ayah nak apa. Tak ada apa orang. Ada satu je nak minta. Apa dia? Jangan cari seorang lain. Itu je. Yang lain okey. Itu je. Maka saya tak minta banyak. Kenapa tak minta banyak? Puas hati lah. Kan sekarang kau puas hati tak dengan Allah. Kalau kau puas hati nak minta apa tak? Jadi macam kalau saya doa, ya Allah berilah kebaikan untuk anakku. Luluslah dia dalam segala ujian. Takkan dia sebut aku ni pekor bahasa Melayu kertas satu. Biar dia boleh jawab. Apakah saya nak kata begitu? Apa yang ustaz dia doa masa solat hajat di sekolah? Itu dia doa untuk orang jahil. Tak apa. Saya berguru dah awak kan ustaz. Tak kata saya gitu. Doa cukup. Dan Allah tak kecewa kalau saya dapat apa-apa di 9D. Tak ada pun doa Allah bahasa Inggeris ada 3 kertas satu tu palu sisi kau. Tak kena kata begitu. Tak kena sebut sampai detail begitu. Tapi bagi orang yang tak belajar tasawuf, tak apalah sebab tak sebelah. Biar aja lah, dia nak buat apa. Tapi kita yang belajar tak tegar. Baiklah kalau misalnya Argo bagi saya, Argonya ada sekali dia kenalan saya setelah saya pulang di ceramah di Pahang beberapa kali. Apa nak tunggu-tunggu tak pagi-pagi lagi saya tak ingat dari Bukit. Misalnya dia panggil saya, dia kata Dr. Faisal nak apa? Takkan saya nak buat Argo, saya ambil 18 benda dulu. Kan? Kalau dia tanya saya akan jawab, saya nak satu je. Satu je, ya satu je. Apa ni? Lantiklah saya penasihat Sultan selama saya hidup dengan bertaraf menteri kanan. Cukup satu je. Yang lain itu adalah boleh tu. Dia turun Johor mari saya penasihat, apa Kedok mari saya penasihat juga masyu. Tapi kalau saya minta nak bagi pisau sedap, nak kereta, jadi sebab itu bila berdoa, dia ada cara berdoa. Pandai minta adalah menggambarkan cerdik bodoh. Misalnya saya bagi satu contoh. Puan duduk di sebuah pulau tadi. Daripada besar dia sebab nak dimakan kan. Tiba-tiba adalah satu kendi yang ada jin. Tapi jin dah ubah arahan. Bila puan gosok tu keluar. Jadi bila keluar cik itu, dia kata kamu ada satu permintaan. Apa saja? Apa nak minta? Apa dia? Balik ke darat. Okey. Bijak dah tapi tak berapa bijak bau di kelas. Lagi. Wani tak pernah imajin lah, tak pernah pakai itu. Agak-agak. Orang yang bijak ialah permintaan saya supaya boleh minta sebanyak mungkin. Dia kena beri. Yang permintaan kita supaya dia tidak marah bila kita nak minta lagi. Jadi boleh minta orang. Tapi kalau orang tu bodoh, dia kata saya nak kereta Ferrari. Dia pun letak kereta Ferrari atas pulau dia di situ. Nak start di mana? Ataupun dia kata nak perempuan seksi. Dia pun letak perempuan seksi. Dia dah sore aku nak makan baik. Dia tu orang pula. Mati awal pula. Jadi dalam hidup dengan beberapa ramai orang tak pandai minta dengan Tuhan. Dah dia tak pandai minta. Lepas tu dia marah-marah pula kat Tuhan. Sihat kan? Jadi pengaji tasawuf ni kita panggil seni berdoa. Seni berdoa. Dia ada seni dia. Nak minta tu. Dia ada seni dia. Macam kita tengok petugas dan akan jumpa sultan lah. Macam mana dia minta? Akhirnya dia boleh menguasai bandar lah. Pandai minta lah. Jadi buat tu kena pandai minta. Jadi apa-apa benda kita tak dilihat banyak minta, tapi sekali kita minta, kita boleh. Misalnya, kan? Puan nak berdoa, nak nikmat. Ya Allah, berilah pada umur yang panjang. Itu dia panggil tak bijak tu. Sebab takut umur panjang tu asyik duduk di gegar Gaza, duduk joget. Kan ada dah panjang umur. Betul kan? Tapi kalau Tuhan bijak, ya Allah panjangkanlah umur aku dalam mentaati. Kata comel, tak buat sikit je, jadi umur panjang tapi tak buat dosa. Betul tak? Kalau Puan nak kaya, Puan jangan minta kaya. Sebab bila Puan minta kaya, takut kaya jadi jahat. Ya Allah jadikanlah aku orang yang suka bersedekah. Sebab nak sedekah kena kaya.
Betul kan? Jadi bermaksud ayat itu akan disusun dengan melihat apa implikasi dan sebagainya. Maka sebab itu dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, itu adalah cara bagaimana Nabi ajar kita nak doa, nak minta. Jadi bijaknya meminta itu menggambarkan bijaknya seseorang tadi. Melihat? Jadi sekarang apabila kita sebut pengertian doa, kita pergi pada takrifan doa. Jadi kita sebut doa ialah satu ibadah. Kan doa adalah ibadah dan juga mekanisme untuk kita ekspresi diri tentang apa yang kita lalui. Kalau kita sakit, betul kan? Dan bila kita sakit tu kita tak boleh lah mudah-mudah, ya Allah tahu dah sakit ni, macam mana 20 ribu lagi. Ada macam tu sebab ciri ibadah ialah hina, kan? Tak sama cerita kat dia, tapi bukan nada macam tu. Cerita lah pasal, tapi nadanya dia, ya Allah, Engkau ujiku dengan sakit, ya Allah. Dan kau lebih tahu tentang sakit ini kerana dari Engkau lah sakit dan Engkau lah penyembuh. Jika sakit ini memberi kebaikan padaku, maka berilah padaku kesabaran untuk menanggungnya. Tapi jika sakit ini boleh disembuhkan, sembuhkanlah ya Allah. Kecomel ekspresinya, tidak beri kata dua. Semua ayat itu buka ya. Kalau nak beri kan beri. Tapi kan dah beri waktu, bagilah kuat sikit. Jangan beri aku sakit, lepas tu tak beri kat aku sabar. Jadi burulah akunya. Dan nak suruh aku kekal sakit, beri satu benda lain yang nama dia sabar. Dan kalau kamu rasa sehat itu bagus untuk aku, berilah aku sehat. Tapi janganlah sia-sia orang sakit ni, supaya sakit ni jadi kafarah pada dosa. Kapan dah minta tu? Kapan dah minta tu? Tapi ada orang tu, ya Allah sakit ni, macam mampu mana tolong ubah mahal, saya beri berbalok ni ya Allah. Macam Allah tu, wakil rakyat kamu hidup. Dia terlupa semua benda tu. Jadi kita kena ingat ibadah itu tazallul, hina diri, dan untuk kita ekspresi pada Allah, maka mekanismenya adalah doa. Boleh ya? Okey, di sana Allah ada berjanji dengan kita kan? Allah sebut ud'uuni astajib lakum. Kan? Dia kata berdoalah kepada aku akan kabulkan doa kamu. Jadi tuan-tuan, ramai orang faham bahawa ayat itu ialah ayat sebab akibat. Bukan. Ayat itu bukan sebab akibat. Sebab akibat itu bermaksud apabila kita buat satu benda, maka benda yang kita buat itu akan mengakibatkan satu benda lain. Misalnya hubungan di antara hilang sakit kepala dengan paracetamol. Kan paracetamol yang kita makan tu ialah brandnya Panadol. Kan sebab tu kita tengok Nyonya Melaka yang buat hasut tu, saya percaya kepada Panadol sejak turun-turun. Betul kan? Lepas tu headline yang baru tu, kamu ingat saya ada masa untuk sakit kepala. Rupanya jadi planning, wedding planner tu kan. Jadi ayat ini puan-puan kena ingat, dia ada koma lepas tu, iaitu ud'uuni, berdoalah kepada aku. Habis ayat tu. Itu adalah kata perintah di mana Allah suruh kita ekspresi diri sepanjang masa pada dia. Cerita kat aku keadaan, cerita kat aku, beritahu kat aku keadaan kamu. Astajib lakum, aku akan kabulkan apa yang menceritakan. Jadi sekarang Bapak kena ingat, Allah kata siapa berdoa, bukan siapa minta. Kita orang Melayu ni dia suka gabung, dia panggil minta doa. Tak, minta lain, doa lain. Itu yang Bapak pening tu. Bapak kira bila minta je doa terus. Tak, minta lain, doa lain. Jadi kalau begitu, maka kita akan pergi pada perkara yang pertama. Apa beza antara minta dengan doa? Okey, kita cari nilai sama.
Kan? Doa dengan minta ni dia ada persamaan. Persamaannya pada satu poin. Apa dia? Iaitu kedua-duanya mengharap sesuatu yang baik dari pihak yang lebih berkuasa. Kan kita nak apa-apa yang kita nak daripada orang atasan kita, doa pun kita sebut benda tu, minta pun kita sebut. Jadi oleh kerana dia sama dalam titik itu, kita keliru, maka kita kata minta dan doa itu seerti. Hari ni orang sufi kata tak. Orang sufi kata tak. Maka sebab itu orang sufi kata yang Allah janji dengan kita doa, bukan janji minta. Dia janji bila kita berdoa. Jadi kalau puan-puan berdoa, maka puan-puan akan dikabulkan. Tapi kalau puan minta, Allah kata tak janji. Maka perlu kita tahu apa ciri doa pula kan? Dan apa ciri doa? Jadi ciri doa tu kalau tak dirintiskan, dia ada lebih kurang 11. Jadi mestilah memenuhi 11 tu. Iaitu kena menghadap kiblat, kena puji Allah, selawat dekat Nabi. Itulah yang dimaksudkan dengan perkara-perkara yang ada dalam doa. Jadi yang saya nak mentionkan kat sini, selain daripada yang biasa pada dengar itu, ada dua benda yang kuat kena titik berantai bila kuat nak permintaan kuat itu dikira doa. Pertama ialah berinteraksi ketika doa. Maksudnya ialah masuk doa tu biar puan-puan faham puan doa enggak. Jangan duduk hafal lafaz yang agaknya sakral. Apa-apa yang nak doa ni macam mentera. Zam-zam alat azam, si marisik mata kaji kerang ring sayun. Bukan apa. Puan kat tangan tu puan kena faham, puan minta gapo. Jangan doa. Maka sebab itu kalau ditanya mana baik doa dalam bahasa Arab dengan doa dalam bahasa puan faham, lebih baik dalam bahasa puan faham. Sebab bila kita faham, kita akan berinteraksi dengan Allah. Ya Allah, anakku sakit. Tapi kalau puan nak sebut Allahumma innaka binti maridatun kepriyan. Zaman UMNO gampang bala dulu tahun 2008. Kawan saya tu aktif orang UMNO dan dia tu khidmat duduk kat Kelantan. Jadi ada ketua UMNO bahagian melawati tu buat baca doa, dia panggil saya pergi. Masa tu saya baca sokok lagi lah, muda-muda lain sekarang tak muat tak ada sokok besar. Jadi bila pergi tu kawan saya tu Imam Pak tu, dia baca doa, ketua UMNO bahagian melawati amin buat doa tu hancurkan UMNO. Tapi dalam bahasa Arab Allahumma hlikil UMNO wa ma ma'rul ketua UMNO amin amin kita pun nakal. Kita mau ngomong kan suara cepat dari. Tapi di dalam bahasa Arab. Jadi bila pagi itu saya cakap dekat apa pagi doa untuk kata Datuk lain kali Datuk Sudi doa bahasa Melayu pula. Ada apa ustaz ada apa? Itu dia lah. Atau anu Datuk suruh sia kan? Maku dah. Doa ustaz. Soalnya nak sebut puan jangan. So lagi kalau puan doa dalam bahasa Arab takutnya silap balik dia jadi benda lain. Patut doa boleh saya atau lebu saya. Jadi mereka tu tanya doa mana ni? Okey. Jadi puan jangan belagak ustazah ataupun ustaz tak boleh dia faham. Jadi kalau puan nak doa dalam bahasa Arab nyanyi bahasa Arab dia faham. Kalau tak faham lagi doa dalam Melayu. Sebab ramai orang dia ingat doa tu mentera. Oh, betul. Tengok kan kadang-kadang untuk tempat kampung bila dia pergi tahlil kan. Tahlil tu kan lagu. Allah subhanahu motor pun dia tak tutup enjin kan. Jadi seolah-olah itu bukan doa apa, itu mentera sakral yang dibuat itu. Jadi doa tu kita kena doa tu kena interaksi lah. Jadi kalau tidak berlaku macam tu, orang sufi kata tu bukan doa tu ritual yang dibuat. Baca
semayang tarawih 23 rakaat 15 minit. Puan rasa dia semayang ke dia buat operasi? Operasi ke apa benda? Semayang ni kan dia kena ada tomat minum, ada apa bangla pun tak selagi tu tuan-tuan. Tapi ada di kabupaten di Jawa Timur. Kenapa orang tak tengok kan ada yang semayang 23 rakaat 15 minit? 7 minit. Tapi bagi dia rasa dia semayang kan, dia rasa lah. Tapi bagi kita itu kan semayang tu ialah upacara mengisi malam-malam Ramadan dan selepas tu dia pun berewak atau panggil moreh. Moreh tu pula 2 jam. Tapi yang tu 15 minit. Jadi pun maksud puan rasa itu ibadat ke. Jadi sebab itu bila puan nak sebut puan berdoa, puan pastikan puan faham yang puan nak sebut tu. Itu yang pertama lah. Yang kedua, selepas kita minta apa-apa, kita kena buat benda yang selari dengan yang kita minta. Kan misalnya puan minta, ya Allah, masukkanlah aku dalam Jannatul Firdaus. Okey. Tapi perangai aku biar serupa dengan Jannatul Firdaus. Barulah dia kabur. Ini perangai jauh ke bertijan apa panggil nar jahannam. Tapi minta Allah buatnya di mana? Jannatul Firdaus kenapa minta tinggi sangat? Boleh tak Nabi ajar kita Faizal sa'altumul jannah fas'alul firdaus. Bila minta syurga, minta lah Firdaus. Ya betul lah, minta apa tu? Kau mau buat ni? Saya tahun 2006 saya dah dapat satu projek kecil mengenai kegairahan orang Melayu hantar anak ke sekolah tahfiz. Tahun 2006 kan baru naik sekolah tahfiz. Saya pergi ke Kelang. Saya tengok ada satu watak perempuan tu lucu lah. Iaitu dia pakai skirt sebab labuh, tapi rambut menggerbang macam Siti Kasih tu. Tapi anak dia masuk sekolah tahfiz. Ya saya bukan tu. Ya kita kan tak ada sangka buruk dengan orang. Jadi saya pun pergilah jumpa dia, puan, saya nak tanya puan sikit, boleh tak? Minta maaf lah kalau soalan saya ada apa. Okey boleh. Setelah saya bawa air botol, puan minum lagi sebab saya nak soal jawab ni, tanya lah sikit. Saya kata, itu anak puan ke tu yang pergi sekolah? Ya, anak saya. Puan tak rasa pelik kalau dia antara anak puan dengan puan? Kita tanya sebab kita rasa pelik kan. Kalau kita duduk, itu kan prasangka. Jadi lebih baik tanya. Jadi dia pun kata, tak ada apa-apa pelik. Saya ada 4 orang anak. Yang ni saya hantar dia tahfiz Quran sebab saya dengar ustaz cakap habis sore mana-mana anak apa Quran boleh selamat mu ayat dari api neraka. Jadi kalau saya macam ni tak apa nanti selamat. Ada juga orang yang biung macam tu kan. Apa mana cakap ayat? Tak apalah, saya pun tak marah kan. Dia cuma nak suruh puan jangan jadi macam tu cukup lah. Maksudnya bila kita minta nak masuk syurga, maka kelakuan dia seperti orang nak masuk syurga. Jadi jangan kelakuan seperti orang nak masuk neraka, tapi hati nak masuk syurga. Jadi macam tu doa sampai keluar air mata pun Allah tak, sebab dia tak dikira memenuhi syarat doa. Kan puan nak sihat, tapi puan rembak makan semua benda. Lepas tu, ya Allah bagilah saya sihat. Lepas tu puan kata, kenapa saya doa Tuhan tak kabul? Awak tak doa pun, awak bersenda Tuhan. Awak bersenda. Kalau awak betul-betul nak minta dengan Allah, buat perkara yang membolehkan awak sihat. Dan waktu yang sama berdoa, Allah bagi. Allah bagi. Kita nak berjaya dalam perniagaan, urus perniagaan dengan baik, gaji buat. Lepas tu doa lah. Maka dapatlah benda tu. Ya, jadi memang ada 2 benda yang selalu orang tak buat. Lepas tu dia asyik dia beli Allah, letih dah tu doa macam-macam, pergi Mekah, pergi Multazam, lepas tu apa. Allah dipersalahkan. Biasanya ada orang perempuan yang lama sekali tak kahwin. Kenapa tak kahwin? Tak ada jodoh. Sebab Allah tak bagi jodoh. Allah belum. Janganlah salahkan Allah. Ada benda yang awak kena buat. Jadi bila puan memenuhi syarat doa tadi kan, masa menghadap kiblat, lepas tu puji, benda-benda tu, jangan lupa 2 benda yang akhir. Jadi iaitu biarlah masa kita berdoa, kita boleh rasa apa yang
kita knock tadi, macam kita sebut depan dia. Ya Allah, ya Allah. Jangan duduk orang hidup, ataupun pergi tadi tengok ambil bakal ada kesian ada kau. Itu dia tak panggil doa, itu dia panggil upacara ritual. Panggil doa. Walaupun nampak semacam doa. Tak sama juga apabila kita doa pada Palestin. Kenapa lebih payah nak kabul doa kita di Palestin berbanding dengan doa individu? Sebab doa individu kita boleh buat. Kita nak benda tu kita buat dan kita berdoa. Tapi di Palestin macam-macam ada orang munafik, ada orang Palestin yang khianat perjuangan mereka sendiri, ada orang tengok yang di. Jadi sebenarnya bukan doa tu tak boleh pergi, tapi macam-macam penghalang yang ada dekat sini. Jadi bila penghalang itu banyak sangat, jadi doa itu kelihatan semacam terhalang kerana dia belum memenuhi tadi. Tapi sekarang apabila kita tengok orangnya dah ikhlas semuanya nak lawan Israel, kenapa? Itu dah mula berkesan. Boleh itu yang kita sebut beza tadi antara dan kita dah bagi takrifat dan kita bagi beza. Sekarang kita pergi kepada janji Allah. Tadi saya sebut bahawa Allah berjanji untuk kabulkan doa, bukan kabulkan permintaan. Jadi kita kena berdoa lah. Dan doa itu dipenuhilah dengan spesifikasi yang dinyatakan tadi. Okey, sekarang bagaimana Allah kabul doa? Di sana puan-puan ada satu hadis Nabi yang menyatakan doa itu dikabulkan. Ini nombor 4 ini dalam 3 cara. Doa itu dikabulkan dalam 3 cara. Pertama, Allah kabulkan ialah dia beri seperti yang kita mahu. Pertama, diberi seperti yang kita mahu. Dan benda tu ada dalam hidup kita kan. Kau tak kena dapat apa yang kau mahu. Ada kan? Tapi bukan semua. Jadi bermaksud Allah beri apa yang kita mahu, tapi bukan semua. Ada kali dia. Okey. Dan perlu kita ingat ya, ketika mana dia beri apa yang kita mahu tadi, adakah kerana dia akur pada kita ataupun kerana berkebetulan dia juga nak macam itu. Ya, kita yang belajar tasawuf ni, kita jangan rasa kita lebih pada Tuhan. Jadi bermaksud ketika mana kita berdoa menyatakan hasrat kita pada Allah dan hasrat kita itu ditunaikan dan kita pun dapatlah seperti yang kita mahu, maka puan kena ingat, puan dapat itu bukan kerana puan minta, tapi puan dapat kerana kebetulan apa yang puan minta serupa dengan hak dia memang nak beri dah. Serupa dengan apa yang dia nak beri. Jadi sebab itu puan, kita dengan Allah ni kan puan, cara paling baik ikut mum lah, iaitu ikut Allah lah dia nak buat apa. Cuba puan dengar baik-baik hadis kursi. Allah kata apa? Abdi anta turid wa ana urid. Fa iza turidu bima la uridu wa lan tajida ma turidu illa ma uridu. Fa iza turidu bima uridu fasatajidu kullama turidu li annahu uridu. Yang baik terjemah. Wahai hamba-hambaku, kamu mahu, aku pun mahu. Betul kan? Kita ada kemahuan, Allah pun ada kemahuan. Jika kamu mahukan sesuatu tetapi tidak bertepatan dengan apa yang aku mahu, maka kamu tak akan dapat. Melainkan jika kamu dapat itu, ianya kebetulan sama dengan apa yang aku mahu. Oleh itu, maksudnya sepatutnya kamu jadikanlah apa yang kamu mahu seperti apa yang aku mahu, kerana kamu akan dapat semua yang kamu mahu, kerana dia sama dengan apa yang kamu mahu. Itu yang jadi doa kita pendek tu kan. Kita tak tahu nak minta apa dah. Benda yang tak saya malas.
So nak minta apa pun, dia telah beri pada saya jauh lebih baik daripada apa yang saya minta. Buktinya kahwin tu lah. Saya tak katalah dia tak baik dia pun. Tapi masanya banyak benda. Dulu pun saya nak jadi pilot, puan. Sebab dulu iklan susu Nespresso masa kita muda-muda dulu kan pilot. Saya jadi pilot. Ayah saya tak bagi saya jadi pilot, memberontak lah. Cuma takut dekat ayah orang tadi jadilah ustaz. Pada tahun 2007, tuan-tuan, keluar satu akhbar, rata akhbar, tajuk akhbar, seorang kapten kapal terbang mencabul 12 orang pramugari, namanya Kapten Faizal. Tukar S dah. Takut kalau saya jadi pilot seperti yang saya nak, takut saya pula cabul 280 orang. Jadi bermaksud Allah nak, saya pun nak. Betul kan? Tapi saya takkan dapat apa yang saya nak, melainkan betul-betulan serupa dengan apa dia nak. Jadi sebab itu bila kita berdoa tu kan, kita kena ingat bahawa kita hanya boleh beritahu, bukan bentak, bukan marah, bukan paksa, bukan beri kata dua. Oh ya Allah, aku tak ni lah, kalau tak boleh lagi cari Tuhan lain. Kita kata pergi je, pergi je Tuhan lain, siapa rugi. Turun suara macam ni dari langit, rasa sawan kita. Kita hanya beritahu. Jadi bila kita beritahu, lepas tu kita pun senarai apa yang kita minta, maka kita akan dapati sebahagian besar daripada apa yang kita nak tu kita dapat. Tapi bukan semua lah, sebahagiannya ada kita dapat, kita nak itu. Jadi bermaksud dia kabul. Dia kabul. Jadi itu pengkabulan pertama, betul kan? Okay, pengkabulan kedua. Yang pengkabulan kedua ialah dia tukar apa yang kita minta itu kepada sesuatu yang lain tapi lebih baik. Kadang-kadang kita minta sesuatu yang merugikan kita. Masa kita tengok obses tu, tengok mabuk air sejuk tu, kita duk rasa itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Faham? Banyaknya dalam hidup ni orang yang tersilap buat keputusan. Ada 2-3 orang kawan saya, kita orang masa dah habis belajar tu, ialah nak balik Malaysia, nak seru apa ya. Marilah idea tak baik tadi. Dia kata orang kalau belajar UK buat balik masalah. Jadi kita buat balik Arab. Jadi ada kawan-kawan saya ngorak Arab, sangkuplah Arab. Oh, lu ayam bini comel mata biru. Kita kan. Kita. Saya pun pandang ngorak juga. Nak ke tak nak ke nak ke. Tapi buatlah further research. Buat research lebih. Tengok kawan-kawan. Tengok kawan-kawan yang kahwin dengan Arab pada masa tu. Bergurau putus seliuk tangan tu lelaki. Rasa apa-apa. Kan dia size S tu double XL lagi. Dia kepuk tu lelaki dia putus seliuk. Jadi kawan saya tu bangga lah sebab kahwin Arab. Tapi bila dah balik Malaysia ni, kawan ni pun Arab. Oh bahaya, nak naik Asia pun tak boleh. Nama suara jadi naik Asia, lekat handbrake tak sekali nak angkat. Jadi bermaksud masa kita nak tu, kita dah fikir itulah dunia kita yang punya. Kita tak terfikir dia punya liability dia. Kita fikir dia apa? Kita fikir nak. Tapi bila Allah sayang pada seseorang itu, dia tak beri hak dia nak tu. Tapi dia tukar, dia beri benda lain yang kadang-kadang perempuan nak suami yang handsome, Allah tak bagi. Dia bagi suami yang macam biasa je. Tapi alhamdulillah sebab dia macam biasa, setiap kali dia orang tak nak, maka kekal rumah tangga. Jadi bermasa perempuan, ada orang nak suami kaya, Allah tak bagi suami kaya tapi bagi suami penyayang. Bagi suami. Jadi bermaksud perempuan, kadang-kadang masa kita minta tu, ketololan itu masih ada. Kita nak tu. Jadi kita tak tahu kita rasa benda tu baik atau tidak. Jadi Allah yang sayang dan tahu tentang kita beri lebih baik. Macam perempuan dengan anak kita lah. Kadang-kadang anak kita ada minta benda yang merugikan dia. Kalau puan dia kira kesian, dia yang nanya. Misalnya anak kita yang edit telefon, kan yang sudah apa panggil
ketagih dengan telefon. Jadi bila dia minta telefon, puan tak nak dia menangis, puan kasihan. Jadi puan telah beri dia untuk hancur masa depan. Jadi kalau puan sayang, puan akan nampas telefon tu, apa tanya perasaan dia? Mesti dia marah, betul kan? Tak dapat apa yang dia nak. Tapi kita sebagai mak, biarlah dia tak dapat, biarlah dia menderita. Sebab dia derita sekejap, dia menangis, dia guling-guling, tapi menyebabkan dia baca buku, otak dia tak gosok, mata dia tak gosok. Tapi masa dia minta tu, dia rasa itulah yang terbaik. Jadi ketolongan itu bukan pada anak kita, yang kita tolong juga. Jadi oleh kerana itu Allah mengatakan, kamu berdoa lah, aku akan kabul. Tapi cara aku kabul, bukan aku beri macam kamu minta belaka. Tapi tak adalah aku tak beri semua yang kamu minta. Ada sebahagian yang kamu minta itu aku beri. Buktinya pada sekarang. Takkan tak ada langsung dalam hidup apa yang apa nak Allah bukti ada banyak. Tapi bukan semua, ya betul. Tapi bila kita tengok balik pada benda yang dia tak beri seperti yang kita nak tu, adakah benda itu lebih baik ataupun tidak? Benda yang dia beri tu, yang tak seperti kita minta tu, dia beri lebih baik. Puan, saya selalu doa dulu, saya nak handsome dan suara sedap. So, saya nak sangat suara saya sedap sebab saya nak mengajar muzik di universiti. Saya berasa sangat. Satu hari, saya tanya kawan baik saya. Dia kata dia, Syekh, apa Tuhan tak bagi aku suara sedap? Saya buat macam-macam kata nak suara sedap. Ada orang tu dia tipu saya, dia kata blender, tak ada burung, setengah kaya. Blender ada burung setengah kaya, campur dengan syukur. Lepas tu minum betul-betul bebas. Saya buat tuan-tuan, pentam separuh hari tu. Suara sedap-sedap juga. Tekak besar dah sepatutnya orang tekak besar tu suara sedap kan. Ada penyanyi. Tak sedap. Lepas tu macam-macam pakar. Nak suara putih, pelan, vitamin lah, apa-apa. Tak putih-putih. Tak lagi Lepas tu dia tanya dia kata, kenapa lah Allah tak bagi aku? Aku cemburu benar kalau tengok orang ustaz suara sedap. Saya kalau bagi musim Maulidul Rasul, tengok ustaz suara sedap kan sakit hati. Sebab bila dia marhaban sedap kan dia baca bahasa ini, maka kita hujan selalu. Dia tanya kawan, apa Allah tak beri? Dia kata, kalau Allah beri belaka orang munah, tak jadi ustaz, jadi setan. Cuba kau bayangkan, ilmu saya gabung semua profesor ada kat saya. Kaya saya macam robot. Macam kan? Handsome saya macam apa panggil Shah Rukh Khan apa benda. Lepas tu gagah saya macam Malik Noor. Kau tak rasa saya paling ngajar apa? Tak mari lah, gigit je nombor kau ni. Tapi sebab tak ada gambar satu. Ada suara nyanyi tak payah pakai mandi. Itu yang mandi kat puan-puan. Puan-puan janganlah gelokkan saya sebab puan-puan tak nak gilai yang mandi sini. Jadi maksudnya puan-puan, kita ni jadi baik bukan sebab kerana kita ni baik sangat. Sebab apa yang kita nak tu sebahagian kita beri. Jadi bila dia tak beri kita pun baik. Jadi puan-puan sedih apa? Sebenarnya dia baik. Cuma bila kita gelojoh, pandang dengan mata kita yang sempit, yang narrow, yang gelojoh tadi, kita rasa kita tak dapat tu, tak dapat ni. Puan-puan, percayalah puan-puan. Kita naik kereta, kita rasa nak kereta lain. Tapi orang naik basikal selalu tengok kita. Untungnya ni. Betul kan? Untungnya ni. Orangnya. Jadi bermaksud puan-puan, Allah beri banyak kat kita. Cuma kita tak pandai tengok. Itu nombor 2 ya. Dia buat. Nombor 3 puan-puan, dia simpan di akhiratnya untuk ditunaikan. Okey, sekarang saya nak tanya puan-puan. Nak tanya puan-puan ya. Kita katalah puan berdoa 100 kali. Katalah itulah anda kan. Lepas tu Allah dah kabul 80%. Iaitu 80 kali doa puan-puan dia dah beri seperti minta. Kemudian Allah beri lebih baik. Dibagi 15%.
Kemudian dia simpan akhirat 5%. Puan nak tak nisbah? Benar tak nisbah? Apa nak tak nisbah? Kalau puan nak puan bodoh. Ya. Sebab apa puan? Sebab di akhirat kita dah tak boleh berdoa. Maka kita nak hidup macam-macam dekat akhirat. Maka lebih baik dia simpan akhirat lah. Baik dia simpan. Itu yang jadikan kita duk malu kat dia berapa tak kabul doa tu. Sebenarnya kita doa biar banyak. Lepas tu doa kita tak kabul dunia. So dia tak akhirat tu. Sebab akhirat tak ada doa dah. Maka kita hanya boleh guna apa yang kita spend kat sana. Apa yang kita simpan. Wah, mesti bila kita duduk di akhirat, kita duduk pada masyarakat. Lepas tu kita rasa penat. Kita nak minta. Kenapa tak doa? Betul kan? Kalau ada satu sirap pula bunuh. Kenapa? Lepas tu kita bila duduk sana, kita tengok mana tahu tu lagi kita nak masuk kantor. Kita nak guna juga kan? Anak kita nak guna juga. Cucu kita nak guna juga. Jadi nak guna mana nak ambil mana? Mana ada dah. Dia pun minta dunia belakang. Sebab itu orang bijak dia tinggal akhirat. Tak apalah dunia susah pun. Apa yang kita minta tak dapat pun tak apa. Tapi tolong simpan akhirat. Sebab dekat akhirat kita nak guna macam-macam tuan. Kita nak guna. Jadi Allah janji aku akan kabul. Dia tak apa pun tak kabul dunia. Aku tak berumur. Tapi dekat akhirat aku nak mu kabul. Aku nak mu selamat tu bagi aku. Aku nak mu selamat anak jati aku. Aku nak mu selamat cucu aku. Aku nak mu selamat kawan baik aku. Aku nak mu selamat. Dia kata ambil mana? Ambil mana? Duduk kat dunia pun nak belakang. Lepas aku tukar hak baik pun komen banyak. Lepas aku simpan sikit dekat akhirat. Sekali minta banyak pula. Banyak songit. Itu ya. Jangan jadi banyak songit pun. Jadi supaya kita tak dilihat banyak songit, kerakkanlah doa. Doa dia. Doa. Dan kita yakin dia akan kabul. Di mana kita tahu dalam prinsip hidup, sesuatu yang dibayar kemudian lebih baik daripada sesuatu yang dibayar segera. Bapa hidup berparuah sekarang tua-tua. Sebab ada saving lah bapa. Dan saving itu kan dibayar kemudian. Masa muda dulu makan roti canai kosong je kan. Tapi kawan-kawan yang enjoy masa muda dulu, bila dah tua, tak ada apa-apa. Paling kan ada DSB, ada simpan sana, buat itu, buat ini. Jadi sesuatu yang dibayar tertangguh lebih baik daripada sesuatu yang dibayar cash. Sesuatu yang dibayar tertangguh itu prinsip ekonomi begitu. Dan kita percaya. Saya percaya pada benda itu. Jadi bila kita percaya kepada sesuatu yang dibayar tertangguh lebih baik daripada sesuatu yang dibayar cash, maka kita tidak gelisah, kita tidak gelonjor pada perkara cash. Sebab perkara cash ni pun kita tak perlu banyak sangat. Bapa nak apa lagi dengan harga sekarang? Saya dah ada kereta start hidup berhenti. Pada saya okey, saya nak buat apa? Saya nak apa lagi pun. Saya rasa saya paling kaya kan. Sebab saya tak nak apa lah. Jadi bila dah tak nak apa, kalau kita berdoa, Allah nak beri, tak nak simpan. Tak nak simpan. Sebab kalau dia beri puan sekarang, katalah dia beri puan pakai baju 1 juta. Apa? Mari kelah dengan orang tak ada baju lah. Kalau baju murah kan. Tak ada apa juga dapat. Pakai kereta 2 juta. Nak parking pun sepik. Tak boleh juga. Lebih baik bawa main ni. Jadi dia masa puan tak dapat apa pun. Tapi puan telah menggunakan doa-doa itu untuk dibelanjakan ataupun dipergunakan pada perkara yang puan tak perlu pula. Lain nak kita macam orang utopia, perut tak ada punggung timbul sebab tu makan tanah. Itu okey lah puan. Minta supaya ubah hidup. Sekarang apa yang kita ada nak buat apa lagi? Cukup. Tapi jangan berhenti berdoa. Kenapa? Bilangan doa itu dia banyak, dia simpan di akhirat. Kalau puan tanya saya suka sangat kalau nisbahnya di sini 30%. Betul kan? Tak? Di sini Allah tukarlah kita lebih kurang 15%. Di sini Allah bagi kita 65%.
Mesti kuat. Nak saya selamatkan apa kan? Kalau tak, saya kan nak murid Ustaz rasa ada bawa kipas tu bawa lampu Kalimantan. Jadi kalau saya tak ada banyak doa yang disimpan, saya nak selamat macam mana? Habis dah. Saya cakap gitu lah. Habis. Jadi kalau untuk guru pula sama bio duk nak semua benda, habis dia nak guna tak nak murid dia bila pun tak. Dia biar je lah. Dia biar dia simpan. Sebab dia janji dia akan kabul. Betul kan? Jadi kalau dia tak kabul di dunia seperti yang kita nak, dia akan tukar. Kan sesuatu yang kita buat benda yang tak betul tadi, dia tukar supaya lebih baik. Okey, kalau dia tak buat yang itu, jangan sedih. Kerana dia simpan doa kita di suatu simpanan yang lebih baik. Kerana di akhirat banyak benda yang kita nak. Kita ramai saudara mara, kita ramai kawan, kita ramai orang yang kita sayang. Kita ada nak minta itu, nak minta ini. Jadi pada ketika mana kita minta, maka kita akan guna benda itu. Betul kan? Seorang Nabi ada satu doa yang Tuhan tak follow. Orang yang dah guna doa itu semuanya menyesal. Jadi buat nak kau buat benda silap macam Nabi itu buat. Siapa yang Nabi guna doa tu dan dia menyesal? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kan dia Rabbi la tazar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafar. Surah Nuh kan kita baca. Ya Allah, hancurkanlah semua umat aku ni, kalau beranak pun kafir juga. Jadi akhirnya Allah terima dan kaum dia semua mati. Apa yang kau dapat? Dalam cerita di surah Mi'raj, menangis dia, menyesal. Mati habis tak ada pengikut, tuan-tuan. Habis mati sebab dia minta. Maka daripada itu Ibrahim pun belajar. Dia simpan satu doa untuk dia doa pada ayah dia di akhirat nanti. Hendak pun dia simpan. Dan baginda SAW juga pandai belajar dengan Ibrahim, iaitu simpan doa untuk bagi kita syafa'atul kubra. Hujung dia cerdik, Nabi cerdik. Dia tak guna lah apa. Saya rasa kalau kita kan mesti pakai guna. Misalnya Allah kata setiap orang ada satu doa yang mustajab. Mesti asyik-asyik sikit, aku doakan kau. Aku doakan kau. Segala asyik doa orang lah. Sebab kita gelonjong. Tapi Nabi tak. Dia tak guna apa doa tu. Sebab dia nak guna, sekali guna, ramai orang boleh dapat manfaat. Itulah orang bijak. Itulah orang bijak. Jadi sekarang dengan penjelasan seperti itu, perempuan rasa Allah menipu pada. Saya tak sangka, saya takkan kata dia tipu. Bila dia janji dia nak tunaikan, dia pasti tunaikan. Cuma cara tunai itu, pertama, sebahagiannya dia beri seperti yang kita nak. Yang kedua, oleh kerana permintaan kita itu tidak baik, mengakibatkan risiko pada kita, maka dia tukar kepada benda lain. Macam saya nak jadi kapten, Allah tukar jadi ustaz. Kan? Akhirnya jadilah tu guru puan-puan. Kalau tidak, tak jadi apa-apa. Itu saya nak yang tu, tapi tak jadi yang tu, dia jadi yang ni. Jadi bermaksud dia sudah memperkenalkan doa saya, tapi dia tukar di antara permintaan yang tolong tu kepada sesuatu yang lebih baik. Tapi saya yakin ada lagi doa-doa saya yang Allah simpan dekat akhirat. Jadi kita pun tak terulah sebab simpanan doa terlalu banyak. Jadi bila jumpa puan dekat akhirat, Assalamualaikum, apa khabar? Tak isap lagi kau rasa nampak dah, rasa kena noleh. Kata Ustaz ada apa doa-doa? Ada banyak kita guna. Biasa guna. Betul kan? Orang tu, orang ni selamat. Dan saya buat apa kalau masuk syurga seorang-seorang duduk kesi dengan bidadari dia? Nak sembang apa? Bidadari dia tak pernah duduk dunia nak sembang apa? Dulu mengaji sekolah belasan ke? Asunta ke? Dia kata mana ada sekolah-sekolah? Dia duduk sana dia tak seronok dengan bidadari. Takkan nak bercanda tiap-tiap masa habis nak sembang. Jadi nak sembang kena bawa orang masuk syurga. Baru sedap sembang. Oh dulu macam mana boleh pergi duduk Kelana Jaya sembang orang sampai sembang minum agak, makan susu, minum susu, makan mandu. Betul kan? Oh kosong. Jadi sebab itulah jangan sedih. Bila kita berdoa kita rasa macam tak kabul tak. Dia kabul sebab dia janji, maka dia akan tunaikan. Dan saya janji pukul 10 malam kan? Tak pukul 10 maksudnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang kita nak